Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Fardina dan rakan-rakan yang dikasihi dan dihormati. Anda sedang melihat pemetangan dari kumpulan 5 yang terdiri daripada 5 orang ahli. Nur Aisyah binti Amansyah sebagai pengulas anda bagi pengenalan dari bab 6 yang bertajuk Pengenalan Persekutuan sebagai Tapak Integrasi. Apabila bercakap soal integrasi, tentunya terlintas di dalam kotak fikiran anda berkaitan perkauman. Tetapi sedarkah anda, perkauman bukan sahaja satu elemen yang boleh dipandang enteng, tetapi perkauman merupakan tunjang bagi negara yang tercinta ini. Tanpa perkauman di negara kita, sudah pasti akan terasa kekok dan tidaklah negara kita digelar sebagai negara berbilang bangsa. Perkauman perlulah bersandarkan dan berkait rapat dengan perlembagaan agar setiap kaum tidak menggunakan kelebihan atau terasa diabaikan oleh pihak-pihak tertentu. Apa jua yang termaktub di dalam perlembagaan perlulah kita hormati dan turuti, jika tidak kita dianggap sebagai individu yang tidak menghormati perlembagaan. Mari saya bawa anda kepada case study yang telah kami lakukan dengan bertukus lumus bagi menjayakan tajuk ini. Perlembagaan persekutuan perlulah dihayati dan difahami oleh setiap rakyat, terutamanya negara Malaysia yang mempunyai rakyat yang berbilang kaum. Tambahan pula, kami berfokuskan terhadap isu-isu yang berlaku dan berkait rapat dengan perlembagaan Malaysia. Sebagai contoh, isu kewarganegaraan yang menggugat penyerapan perlembagaan persekutuan negara yang menjejaskan status rakyat-rakyat di kalangan masyarakat. Namun, dari segi konsep konvensyen perlembagaan pula, ia lebih kepada satu amalan bukan undang-undang dan ia seperti etika politik dan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Konsep ini penting kerana ia mengambil bahagian terbanyak dalam sistem politik, ekonomi, sosial rakyat-rakyat Malaysia. Namun, dari segi konsep konvensyen perlembagaan pula, ia lebih kepada satu amalan, bukan undang-undang dan ia seperti etika politik dan tidak boleh dibawa ke mahkamah. Konsep ini penting kerana ia mengambil bahagian terbanyak dalam sistem politik, ekonomi dan sosial rakyat Malaysia. Ia juga merupakan asas kepada keperluan politik. Jika ia gagal diaplikasikan dengan betul, maka akan berlakunya kegawatan politik dalam negara. Akhir sekali, konsep diskriminasi perlindungan ialah sifat membeza-bezakan segala hal, contohnya warna kulit, kaum, keturunan, pangkat, darjat dan pengaruh. Namun, di Malaysia terdapat trend penurunan yang telah kami kaji berdasarkan statistik yang dilakukan oleh pihak-pihak atasan. Untuk membuatkan anda semua lebih faham, saya akan bawakan isu semasa yang acap kali didengari, iaitu durian kimchi yang memperlekehkan adat daripada kaum Iban, pertukaran agama dan hari Jumaat sebagai hari Jawi. Baik, saya akan berikan peluang kepada rakan-rakan saya yang lain untuk menghuraikan isi mereka. Baiklah, kita beralih pula kepada objektif kajian. Sebelum itu, saya ingin menerangkan gambaran betapa teruknya situasi masyarakat kita sekarang yang kurang ilmu tentang perlembagaan. Baiklah, kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti betapa pentingnya perlembagaan negara yang memberi impak kepada kemakmuran dan keharmonian negara. Umum mengetahui peristiwa 13 Mei 1969, keharmonian negara kita tergugat apabila sesetengah masyarakat tidak peka terhadap perlembagaan negara. Oleh itu, kami di sini memerungkai beberapa isu dan memberikan cadangan untuk mengekalkan keharmonian negara. Beralih kepada objektif kajian yang kedua. Kajian ini juga menganalisis beberapa faktor dan masalah apakah punca kemerosotan pemahaman perlembagaan negara di kalangan masyarakat. Ia berkemungkinan oleh masyarakat kurang terdedah
ataupun diberikan input secara ringkas dan padat oleh golongan profesional berkaitan perlembagaan. Oleh itu, masyarakat tidak mengambil perhatian tentang pentingnya perlembagaan negara kita. Objektif yang ketiga, kajian ini ialah mengenal pasti cadangan dan solusi dalam mengatasi masalah kemerosotan pemahaman asas masyarakat berkaitan perlembagaan untuk mengekalkan keharmonian dan kemakmuran negara. Terdapat beberapa cadangan yang kami sertakan untuk membebaskan masyarakat kita dari kelompok masyarakat yang tidak mempunyai ilmu tentang perlembagaan itu tersendiri. Oleh itu, berakhirlah penerangan objektif dari saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah metodologi kajian. Secara dasarnya, metodologi kajian membawa maksud kaedah atau teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang mampu untuk menyokong sesuatu kajian tersebut. Metodologi juga menerangkan cara sesuatu permasalahan itu dikaji dan juga sebab mengapa sesuatu kaedah dan teknik tersebut perlu untuk digunakan. Tujuan metodologi ini dibuat adalah untuk membantu memahami dengan lebih meluas tentang pengaplikasian teknik dan juga kaedah dalam proses kajian ini. Kajian yang dibuat oleh kumpulan ini menggunakan kaedah kualitatif dan juga deskriptif analisis yang disarankan oleh Creswell untuk menguraikan secara mendalam tentang perlembagaan sebagai teras keharmonian kaum di Malaysia. Sumber kajian ini juga telah dirujuk melalui dua kaedah, iaitu kaedah perpustakaan dan kaedah temu bual. Kaedah berbentuk perpustakaan ini adalah hasil daripada sorotan kajian lepas yang telah pun dipilih. Penyelidikan yang telah dilakukan oleh ahli kumpulan ini sudah semestinya merujuk kepada sumber ataupun bahan bacaan yang dipercayai sebagai contoh buku, artikel dan juga keratan akhbar. Kajian ini juga merujuk kepada dua sumber, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber primer merupakan maklumat asas yang diperoleh sendiri oleh kami, iaitu melalui temu bual di mana kami telah menemu bual seorang informan berkenaan topik kertas kerja ini, iaitu perlembagaan sebagai teras keharmonian kaum di Malaysia. Informan yang ditemu bual ialah Puan Nurhanah binti Abdul Wahab dan beliau juga merupakan guru sejarah serta mempunyai pengalaman mengajar subjek sejarah selama lebih daripada 20 tahun. Manakala, sumber sekunder ialah bahan ataupun dokumen yang telah diolah dan ditafsir melalui pembacaan bahan bertulis maklumat yang telah pun dicatatkan di tempat lain. Sumber ini merangkumi majalah, jurnal, ensiklopedia, akhbar, risalah dan banyak lagi. Tetapi bagi kajian dari kumpulan ini, kami cenderung untuk memilih artikel dan akhbar. Hal ini kerana banyak maklumat yang dapat diperoleh terutama sekali berkenaan dengan isu semasa. Lain dari itu, kaedah ini banyak dijadikan sumber dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintahkan seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan yang lazim. Perlembagaan juga ditaktifkan sebagai undang-undang tertinggi negara serta identiti rakyat Malaysia. Perlembagaan adalah tonggak dan tunjang utama dalam mengekalkan keharmonian sesuatu kaum di negara ini maupun di negara luar. Perlembagaan perlulah dititikberatkan demi menjaga kestabilan negara dan melincinkan pemerintahan dan pentadbiran di negara ini. Seterusnya, isu kewarganegaraan yang menggugat penerapan perlembagaan persekutuan negara yang menjejaskan status rakyat dalam kalangan masyarakat. Sebagai contoh, telah ditegaskan bahawa prinsip rukun negara perlu diamalkan oleh kerana ia merupakan asas kerukunan hidup bermasyarakat, kemufakatan dan perpaduan di mana ia juga mewujudkan kesatuan hati. Dengan mengamalkan rukun negara, maka lahirlah masyarakat yang bersatu padu dan muhibah tanpa mengira kaum serta saling hormat menghormati. Selain itu,
Konsep konvensyen perlembagaan pula, ia adalah lebih kepada satu amalan dan bukan undang-undang. Dan akhir sekali, konsep diskriminasi perlindungan ialah sifat yang membezakan hal seperti warna kulit, kaum, keturunan, pangkat, darjat dan pengaruh, seperti peristiwa Kisona, seorang atlet Malaysia yang telah dikecam kerana kalah di dalam pertandingan serta beliau telah dihina kerana beragama Hindu dan mempunyai warna kulit yang gelap. Kesimpulannya, setelah kami amati isu-isu perlembagaan yang wujud telah menimbulkan keburukan dan memberikan impak negatif yang akan menjejaskan keharmonian di negara kita. Setelah melakukan pelbagai kajian berkaitan dengan perlembagaan sebagai teras keharmonian di Malaysia, kami telah mengenal pasti punca-punca dan cadangan yang boleh menyelesaikan permasalahan tersebut melalui informan dan tokoh-tokoh Malaysia. Antara punca-punca yang telah kami dapati daripada temu World Informant ialah masalah kurangnya pendedahan berkaitan ilmu semasa, kurangnya penghayatan rukun negara dalam diri, kurang pengetahuan am tentang perlembagaan, kurangnya penerapan nilai dalam diri sendiri dan kerajaan kurang melakukan aktiviti yang dapat meningkatkan perpaduan antara kaum. Selain itu, kami juga telah mengenal pasti punca-punca masalah tersebut daripada seorang tokoh yang dihormati iaitu Datuk Zainal Abidin Sakom, salah seorang ahli UMNO Selangor yang mengatakan bahawa mekanisme keharmonian pada masa kini agak kritikal dengan kurangnya penghayatan terhadap perlembagaan. Justru itu, informan juga menyuarakan pendapat tentang cara untuk mengatasi isu-isu tersebut. Antaranya ialah meningkatkan penghayatan rukun negara dan rakyat Malaysia seharusnya menghormati perlembagaan negara yang telah termaktub. Sebagai contoh, mengetahui kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan menghormati bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan walaupun bahasa ibunda setiap kaum boleh diamalkan. Selain itu, kita tidak perlulah membangkitkan isu-isu perkauman seperti isu-isu sensitif terhadap sesuatu kaum. Pada waktu yang sama, tokoh juga telah mencadangkan untuk memasukkan elemen penting seperti ilmu sejarah bagi pelajar sekolah. Secara tuntasnya, kajian ini telah memberi pengetahuan kepada diri kita tentang pentingnya keharmonian sesebuah negara dengan mengaplikasikan perlembagaan negara bagi mengekalkan perpaduan antara kaum. Baiklah, objektif kajian yang pertama ialah kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti masalah. Akulah kereta banyak pula lalu. Berikan peluang kepada rakan-rakan saya yang lain. Sumber ini merangkumi majalah, jurnal. Allah. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan. Isu-isu